So kita akan bercakap hari ini tentang pitching. Sebelum saya kerja di MTTC, sebelum saya jadi panelis, sebelum saya menguruskan dana semua, saya juga pernah kerja di universiti. Ketika itu saya jadi project manager dua projek. Kalau tuan-tuan ingatlah zaman kita masih ada IRPA, Intensified Research Priority Areas. Masa tu saya jadi project manager untuk sebuah projek mega dalam negara. Masa tu kalau tuan-tuan ingat lah, IRPA memang bagi amount dia sikit-sikit kan. Tapi pada masa tu pertama kali dalam sejarah, IRPA bagi 53 juta pada satu projek. Jadi kerana besarnya saiz projek tu, Kementerian Sains pada masa itu, MOSTE, Ministry of Science, Technology and Environment, mensyaratkan bahawa projek sebesar itu perlu ada project manager. Jadi saya masa tu kerja kat luar, saya dijemput masuk ke dalam untuk manage projek tu, dan saya manage projek tu untuk sehingga dia take off. Kemudian saya sertai satu lagi projek IRPA juga yang 52.4 juta. Kecil sikit je daripada projek yang mula-mula tadi. Jadi saya dah menguruskan projek R&D. Habis dua projek tu, saya buat pengkomersialan pula. Saya dengan seorang penyelidik daripada Malaysia lah, tapi dia filekan patent dia dekat US. Kami buat syarikat dan cuba untuk mengkomersialkan hasil ciptaan dia, medical device pada masa tu. Jadi saya dah lakukan R&D, saya dah lakukan pengkomersialan. Sesudah itu saya bekerja di MTNC, saya duduk di sebelah sini meja pula. So saya deal pula dengan penyelidik, dengan usahawan. Jadi kerana saya ada pengalaman yang sebelum itu, agaknya lah memudahkan saya untuk empathy kepada tuan-tuan semua. Bila kita ada invention dan kita nak mengkomersialkan halangan-halangan dia, kepercayaan yang kita harap dapat daripada orang lain, so perkara itu semua saya dah lalui. Jadi bila saya bercakap hari ini, insyaAllah saya nak tuan-tuan anggap saya bercakap dengan paras mata dengan tuan-tuan. Kira jangan anggaplah saya ni panelis, tapi pada hari ini kita bercakap, kita sama-sama. Macam mana kalau kita nak pitch, saya berkongsi pengalaman saya masa pitch dan saya berkongsi juga nanti pengalaman saya sebagai panelis yang mendengar pitch. Okay? Now, pitching, masalah pitch ni ialah, tak ke kita rasa pitch ni dah jadi macam overrated? Pernah tak ada dalam kawan-kawan kita yang kita rasa produk dia tak adalah apa sangat, tapi dia pandai cakap. Jadi bila dia bercakap, dia pitch dia tu menyebabkan projek dia menang. Padahal kita rasa produk kita lebih baik daripada produk dia, tapi kita tak pandai cakap. Dia pandai cakap. Sebab dia pandai cakap, dia menang. Dia dapat lebih perhatian. So in a way, pitching tu boleh jadi masalah kepada panelis, kepada kami investor, sebab pitching ni boleh jadi dia glossify. Dia menutup keburukan projek sebab macam saya cakap tadi, orang ni pandai cakap. Jadi apa yang kita nak sekarang ni ialah produk yang memang layak untuk dibiayai dan kita cukup pandai untuk menerangkan produk kita kepada investor. Okay, so now pitching. Kita cakap dulu apa maksud pitch. Pitch tu, dalam gambar yang pertama tu kita ada picture plan, periuk kera. Kedua kita ada pitch kole, dan yang ketiga ialah pitch bola, baseball. So perkataan pitch ni asalnya ialah melontarkan sesuatu ke bawah ataupun terjun kepala dulu. Ataupun dalam kes bola, dalam kes menyanyi, pitch, lontaran. Itu ialah pitch. Jadi bila kita pitch tu, apa yang kita nak pitch haruslah apa yang orang nak terima. Bila kita pitch, perlulah pitch kita tu sampai pada pihak yang lagi satu tu as intended. Apa yang kita nak communicatekan daripada kita pada orang tu haruslah sehampir boleh sama dengan apa yang kita nak beri. So itu asas kepada pitch. Okay? Dan kita ada 3 jenis pitch lah. Gambar yang pertama tu agaknya kita nampak tak? Gambar yang pertama tu ialah elevator kan? Okay, elevator pitch. Yang kedua mungkin stairs pitch dan yang ketiga ialah menyanyi. Now, elevator pitch ni kita pernah dengar dekat UiTM pun saya pernah dijemput jadi hakim untuk pertandingan elevator pitch. Elevator pitch itu secara konsepnya ialah apa yang kita nak cakap pada orang bila kita masuk lift tingkat bawah tu, sebelum dia sampai dekat tingkat dia yang atas tu, kita sempat jual diri kita. So kalau misal kata pitch, elevator pitch ni maksud dia dalam lift yang sekejap aja, apa yang saya tak faham,
minta maaf lah UiTM, saya tegur kat sini. Bila saya dipanggil jadi judge untuk elevator pitch, peserta datang dengan slide. Now, bila kita naik lift lah, kita nak bercakap dengan orang, pernah tak kita tunjuk slide? Sempat tak kita nak buka slide, nak tunjuk, apatah lagi nak bercerita tentang team member kita, kejayaan-kejayaan kita, segala publication kita. Sempat tak kita nak buat semua tu dalam lift? Tak kot. Jadi konsep elevator pitch ni sepatutnya cukup, bukan untuk orang faham sangat apa yang kita nak buat, tapi cukup sekadar untuk menimbulkan minat pada orang tu, supaya bila dia keluar peringkat dia nanti, dia bagi kita business card, I want to hear more. Datang jumpa saya nanti, dia kata. Itu konsep dia. Jadi apa yang kita nak katakan dalam elevator pitch ni patut concise, padat dan bersifat hanya untuk menimbulkan minat dia untuk mendengar pitch kita seterusnya. Okay, jadi elevator pitch ni tak boleh panjang. Kalau kita pernah dengar pertandingan yang dekat UiTM tu, saya rasa dia bagi masa dalam 5 minit, 10 minit. Kalau dekat US kat sana pertandingan dia dah ada setengah minit. Dan kajian menunjukkan bahawa bila kita nak tahu sama ada kita minat atau tidak pada sesuatu pitch tu, cukup setengah minit pun dah cukup dah. Tak perlu 15 minit, tak perlu segala slide, sekejap saja. So ini kesilapan yang kita biasa buat, elevator pitch kita meleweh-leweh panjang sangat. Tak perlu. So kalau ada pertandingan elevator pitch, seelok-eloknya jangan gunakan slide. Kita akan bercakap hanya apa yang kita rasa penting untuk orang itu mahu tahu lebih lanjut. Jangan serahkan segala-galanya dan buka segala-galanya, bukan dalam elevator. Okay? Kalau saya cakap laju sangat, somebody please stop me, okay? Okay, now stairs type ni, bila kita pitch di tangga, selalunya dalam, saya lah yang memandang, tak adalah istilah stairs pitch tu, tak adalah kita ada elevator pitch, kita tak adalah stairs pitch. Tapi pada saya, stairs pitch ni ialah kita ada cukup masa, cukup panjangnya untuk kita present slide. Jadi di sini selalunya kita akan diberi format, kita akan diberi slide deck dan kita isi dekat dalam slide tu apa yang panelis akan mahu tahu nanti. Jadi kalau kita datang pitch hari Isnin nanti di MTDC, kita akan bagi deck lah, PowerPoint deck. So kita akan ikut format yang itu. So biasanya bila kita pergi Kementerian Sains ke, kita pergi Kementerian Pendidikan Tinggi ke, kita buat pitching di situ, biasanya kita akan gunakan yang ini. Kita tak buat elevator pitch, kita akan gunakan yang ini. Okay, so di sini konsep dia, kalau tadi tu sekadar nak menarik minat orang, di sini adalah untuk meyakinkan orang. Belum kita invest lagi, tapi baru nak meyakinkan orang. Okay, so stairs pitch ni, dia konsep dia lebih lama dan lebih banyak maklumat diperlukan. Itu sebab kita akan ada slide. Okay, now yang ketiga ni lain. Yang ketiga ni ialah to excite. Kita dah kadang-kadang kita katalah macam baru-baru ni, saya tak pasti UiTM terlibat atau tidak. Kementerian Sains sekarang ni dia ada dana khas lah agaknya untuk penyelesaian COVID-19. So ada beberapa universiti dah masuk lah, dia ada robot lah, dia ada macam-macam lah, 3D printer dia nak buat all sorts of things lah untuk membantu menangani COVID. So dalam kes tu, projek-projek dah pitch di kementerian dan kemudian projek tu dah ada keputusan lah bahawa projek ini perlu dibiayai oleh MTDC contohnya. Kementerian dah arahkan MTDC kena biaya. Jadi MTDC sekarang ni dah terima dah projek ni. Projek ni basically secara dasarnya dah lulus. Tapi kita masih nak dengar pitch sebab yang dengar pitch hari tu ialah kementerian. Kita di MTDC belum dengar pitch tu lagi, tapi pakar di kementerian, panelis di kementerian dah rasa projek ni wajar untuk dibiayai. So sekarang kita nak dengar pitch lagi sekali. So pitch yang ini ialah intended to excite. Kita nak excited dengar. Kita dah memang nak kena biaya lah. So sekarang kita nak bersemangat, nak be excited untuk biaya projek yang ini. So yang ini lain. Kita akan sampai ke peringkat yang ini selepas kita melalui peringkat pertama dan kedua. Okay. Now, yang penting dalam pitch, yang ini saya nak tekankan lah sebab kadang-kadang kalau kita panggil ramai penceramah yang bercakap tentang pitching, selalunya dia akan highlight pasal appearance, pasal persona atas pentas. Macam mana nak menarik minat orang, nak kekalkan minat orang. Tapi bila kita pitch untuk investment, tak boleh tidak,
presentation menarik sahaja tak memadai, yang penting ialah konten. Kita kena ada konten yang menepati apa yang dicari oleh panelis. Okay? Saya syorkan untuk semua yang nak memohon dana, sebelum kita mohon dana tu, kita kena faham dulu, dana tu biaya apa yang dana tu cari. So bila kita, contohnya kalau kata, ini masalah kita, saya biasa dengar, sebab dulu pun macam saya kata, dulu saya pun pemohon dana juga, dulu saya pun penerima dana, dulu pun saya researcher, dulu saya pun usahawan. Jadi masalah kita ni ialah, bila kita nak mohon tu, kita tak faham spektrum. Kita sebelum kita, kalau kita dah ada invention lah, kalau kita memanggil diri kita ni inventor atau kita ni usahawan, kita kena, dan kita memang perlukan dana. Kecuali lah kalau kita ni saudara mara memang anak orang kaya ke apa ke, memang kita ada duit belanja tak habis, tu lain cerita. Tapi kalau kita memang mengharapkan dana untuk membiayai projek kita, kita kena faham the whole spectrum of the funding value chain. Sebab banyak orang mengeluh kat luar sana, which I don't understand because I was there juga. Ramai orang mengeluh kat sana, duit tak ada. Kerajaan tak bagi cukup pembiayaan. Ada banyak funding gap. Ada banyak death valley. Tak betul. Sebab setahu saya lah, sebab saya, like I said, saya pernah melalui itu, tak ada negara lain yang macam Malaysia ni yang membiayai projek daripada awal mula idea tu timbul sehinggalah nak ke bintang. So mula-mula idea tu timbul, kita ada dana untuk menghasilkan idea dalam kepala, lukisan kita tu kepada proof of concept. Itu ada. Kemudian kita ada juga dana untuk what do you call it? The wet bench tu, untuk kita buat eksperimen. Ada dananya. Kemudian kita ada dana untuk penskalaan. Kita nak scale up atau kita nak buat ujian lapangan atau kita nak buat ujian klinikal. Ada dananya. Kemudian kita nak buka kilang, kita nak komersialkan, ada dananya. Kemudian kita nak expand, kita nak besarkan syarikat kita nak ekspor, semua tu ada dana. Masalah kita kat luar ni, kita yang nak memohon dana ni, kita memohon dana yang salah pada masa yang salah dalam pembangunan projek kita. So banyak berlaku, syarikat datang dekat MTDC, researcher datang ke MTDC, saya nak buat loji pandu. Saya nak scale up, saya nak buat prototype, datang ke MTDC. Atau pergi ke MOSTI, cakap saya nak buka kilang. So bila kita pergi memohon dana yang salah pada peringkat yang salah dalam pembangunan projek kita akan diberitahu tak layak lah. Dan lepas kita diberitahu tak layak, kita pun mengeluh lah. Dana tak cukup, orang tak faham projek kita, panelis tak tahu projek kita. Sedangkan kita yang sebenarnya tak memahami spektrum dana tu. Kalau kita faham spektrum dana, kita akan tahu bila kita nak mohon di MTDC contohnya. Bila kita boleh datang ke MTDC? Ialah apabila kita mahu buat pengkomersialan. Jadi kalau ada ramai pensyarah saya nampak tadi kat dalam kelompok kita ni kan. So pensyarah bila kita tanda kertas peperiksaan, kita cari keyword kan. Ayat-ayat tu kira macam bunga-bunga je lah. Yang penting keyword, yang penting jawapan. So keyword bila kita datang dekat MTDC ialah pengkomersialan. Kita kena guna perkataan pengkomersialan. Kita tak boleh guna perkataan R&D. Dan masalahnya kita yang buat yang buat invention ni pula, kita yang pensyarah, kita yang memang kreatif ni, kita yang buat R&D ni, bila ditanya soalan, R&D dah siap ke belum? Kita akan jawab belum. Sebab pada kita R&D tu ialah sesuatu yang berterusan. Sepanjang hayat produk, sepanjang hayat kita akan sentiasa nak memperbaiki invention kita. Which is understandable, which is true. Tapi bila kita bercakap dengan investor yang mahu membiayai pengkomersialan, kita kena kata R&D dah siap. Setidak-tidaknya R&D dah siap pada peringkat ini memadai untuk produk masuk ke pasaran. Use the right keywords. Bila kita guna perkataan yang salah, kita gunakan R&D tak siap lagi, antena dia naik. Oh, projek ni belum siap lagi ni, kita tak boleh biaya lagi ni, dia salah tempat ni, dia kena pergi MOSTI ni. Nampak? Jadi kita kena gunakan the right keyword. Satu lagi, katalah produk kita tu perlu customization. Katalah kita buat solution khusus untuk, katalah kita buat robot. So robot kita ni, dia ada arm kan? So robot kita nak kena angkat produk, letak ke sini. So produk yang diangkat tu, kalau misalnya kata kita gunakan robotic arm kita ni di kilang telur contohnya, dan dia punya grip tu hendaklah soft enough to not break the eggs. So
dia punya gripper lain. Katalah kita pula buat produk yang panas. So gripper dia pun kenalah yang tahan panas. So gripper dia akan sentiasa berubah-ubah, perlu customization bergantung kepada industri mana kita nak jual produk kita. Which is understandable. Customization is understandable. It's part of commercialization. Tapi bila kesilapan kita kadang-kadang bila panelis tanya, kita kata, oh tak, saya kena buat R&D setiap kali kita dapat customer. Bila kita guna je perkataan yang macam tu, so antena kita yang dekat MTDC contohnya, oh tak boleh ni, belum siap. So you must know, if you understand the fund, kalau kita faham cukup tentang apa yang dicari oleh fund tersebut, kita akan tahu keyword apa nak guna, keyword apa jangan guna. Okay? Kemudian kita akan diberi format. Kita akan diberi set slide. Set slide yang MTDC bagi, kalau tak silap saya mungkin silap, mungkin dalam 10 slide saja. Kita nak bagi lebih ke atau kurang? Kita nak tambah ke tidak? Kalau selalunya, jangan kecil hati dengan saya bercakap sebab saya pun pernah duduk dekat situ. Selalunya kalau yang mohon tu pensyarah, dia akan bagi lebih. Kita bagi dia 10 slide, dia present 30 slide. Pun ada attachment lagi. Itu pun dia ada bawa handout lagi. Ada banyak lagi benda dia nak bagi. Okay. Macam ni kalau kita bagi kurang pula? Format kata 10 slide, kita ada 5 je. Apa pula masalahnya? Okay, kalau saya, berdasarkan pengalaman saya pitching, format tu penting sebab format ialah apa yang panelis nak tahu. Apa yang investor nak tahu. Selain daripada tu, kita mungkin kalau kita bagi maklumat lebih daripada apa yang diminta, kita mungkin boleh distract dia orang. Jadi baik-baik kita boleh lulus dengan 10 slide, kita bercakap tentang benda yang di luar, macam saya pernah jumpa, masa tu saya panelis dekat Kementerian Sains untuk penilaian projek Teknofund. So pensyarah ni datang, sebelum dia datang kan dia dah bagi dia punya permohonan tu kan, dia dah ada submission dia. So berdasarkan borang yang dihantar tu, saya rasa boleh biaya projek ni, bagus projek ni, kalau tak silap saya dia nak buat plastik. Baguslah projek ni, kita memang dah baca semuanya sebelum masuk mesyuarat, kita dah rasa projek ni ada kecenderungan untuk dapat kelulusan. Tapi bila dia datang buat pitch, slide dia cakap benda yang tak sama dengan apa yang ada dalam submission dia. Dia bagi lebih. Dan maklumat lebih yang dia bagi tu menyebabkan kita rasa projek ni tak boleh dibiayai. Sebab yang lebih tu sebenarnya merisikokan projek. Contohnya katalah dia buat projek tu, dia dah uji dekat sebuah kilang. Kilang tu gunakan plastik tu untuk balut buah contohnya. So sekarang ni bila dia present dia kata dia dah juga dia berhasrat nak jual produk dia tu sebagai plastik celup. So instead of balut buah, dia nak dip buah dalam tu, liquid plastik, nak dip untuk coating pula. Jadi kita concern sebab yang itu dia belum buktikan lagi di skala makmal, sedangkan yang plastik balut buah tu dia dah buktikan. Coating belum, but wrapping sudah. Jadi kita rasa macam dia ni tak fokus dan dia ni kalau kita bagi dia projek ni, dia akan buat benda yang kita tak luluskan. Jadi bila dia bagi maklumat tu, baguslah dia buat. Tentulah dia ada banyak research lain lagi kan. Tapi maklumat yang itu menyebabkan panelis rasa kita tak boleh biaya projek. Nampak tak? Bila kita bagi lebih daripada apa yang diminta. Now, bila kita bagi kurang daripada apa yang diminta pula, kita mungkin tidak berlaku adil pada diri kita sendiri. Sebab maklumat tu kita ada, maklumat tu mungkin boleh menyokong permohonan kita, tapi for some reason kita tak beri maklumat tu. Bila kita tak beri maklumat tu, kita yang rugi. Jadi apa yang kita patut buat ialah beri apa yang diminta. Cukup. Apa yang diminta je beri. Kalau kita tak tahu apa yang maklumat yang kita nak tambah tu, boleh distract diorang atau tidak, atau boleh menjadikan faktor yang menyebabkan permohonan kita ditolak. Okay, so give them what they want to know instead of giving them what we want them to know. You get what I'm saying? Okay, okay, so be careful with the slides. Kalau at least zaman saya lah, saya tak tahu lah zaman tuan-tuan semua, masa sekolah dulu ingat tak kita ada belajar dalam subjek English, kita ada belajar summary. Ingat kan? Ada kan? So summary tu, zaman saya lah, kita akan diberi satu perenggan panjang dan kita disuruh pendekkan perenggan tu jadi 1/3 sahaja.
Jadi gunakan apa yang kita pelajari masa sekolah dulu dalam merancang konten kita. Sebab kadang-kadang kita rasa semua benda penting. Kita rasa dia kena tahu ni, dia kena tahu ni. Kita kena bagi tahu hal ni, kita kena bagi tahu hal ni. Sedangkan maklumat tu sebenarnya sekadar contoh atau sekadar fillers, sekadar maklumat yang kalau summary dulu kita boleh buang. Okay. Jadi kalau saya kata kadang-kadang yelah orang mengeluh kan, bagi masa sikit sangat 15 minit mana nak cukup, banyak benda saya nak cakap 5 minit tak sempat. Kalau kita tahu, that's the trick. Sebab bila kita diberi masa yang pendek dan kita kena betul-betul what do you call it, kita kena betul-betul suling kita punya maklumat tu hingga kita tahu yang mana betul-betul penting. Sebab semua benda yang kita sangka penting mungkin tak penting pada kita, mungkin malahan tak penting pada panelis. Okay. Okay, next. Setelah kita rapikan konten kita dah pastikan konten kita seperti yang dikehendaki panelis, barulah sekarang ni kita fokus pada macam mana kita nak pitch secara efektif. Okay. Okay, yang penting ialah kita kena kenal audience kita siapa. Kalau audience kita tu macam sekarang ni saya nak bercakap dengan tuan-tuan, saya nak kena tahu dulu dalam ni industri ke, pensyarah ke ataupun bukan. Jadi kalau saya tahu siapa audience saya, maka saya boleh tailor make saya punya presentation berdasarkan audience. Ramai orang, saya tahulah ni sebab saya pengalaman saya kan, bila saya jadi panelis, saya tahu apa yang dia pitch tu, apa yang dia present tu sama dengan apa yang dia pitch bila dia present paper dia. Terutamanya kita daripada universiti ni, kalau kita punya pernah adalah pensyarah datang pitch pada kita, dia cuma ada satu slide saja. Dan slide dia ialah poster dia masa dia pergi attend exhibition. So poster dia tu dengan segala maklumat, gambar kat tengah, maklumat tu dekat bawah ni, atas ni tajuk, lepas tu nama penyelidiknya. Semua tu lah, poster tu lah, itulah yang dipresent pada kita. Itu bukan yang kita nak. Okay? So kita kena tahu audience kita tu siapa, dan biasanya kalau kita datang di MTDC contohnya, so MTDC dah peringkat pengkomersialan, kita adalah investor, kita orang finance, kita orang duit. Jadi okay, kita cerita pasal produk kita hebat, produk kita teknologinya tinggi, produk kita graf dia macam ni, cartanya macam ni, menang award sana sini. Okay, so what? We want to hear the money. This will be translated into what? Into bentuk keuangan yang macam mana. So bila kita nak invest in you, kita nak bagi you 4 juta ni kita nak bagi, macam mana cara you nak dapat balik 4 juta tu? Bila nak dapat balik 4 juta tu? Berapa ramai customer you kena approach? Katalah you kena approach untuk dapat, katalah produk kita harga dia satu produk kita harga dia 1 juta. So MTDC bagi 4 juta, produk kita harga 1 juta, so kita kena jual 4. Kita kena jual 4 untuk break even. Itu baru cost MTDC, belum masuk cost lain lagi tu. Kena jual 4 untuk break even. Katalah kita pegang cost tu saja, 4 baru. So berapa ramai orang kita kena approach untuk akhirnya 4 orang beli. Mungkin kita kena approach 100 orang supaya 4 beli. Mungkin kita punya conversion rate tu 4%. 100 orang tu berada di mana? Adakah 100 orang tu ada di Malaysia? Katalah kita jual benda besar. Kita jual transformer contohnya. Transformer yang besar tu. Yang besar tu lah. Transformer itu kat Malaysia ada berapa klien? Elektrik. Yang ada mungkin Tenaga Nasional, yang ada mungkin Sabah Elektrik. Ada berapa syarikat sahaja kat Malaysia? Kita nak kena jual 4 ni. Syarikat kat Malaysia ada 4. Maknanya kita kena pastikan 100% market di Malaysia convert pada kita. Is that even possible? So those are the things yang investor nak tahu. So kalau misal kata kita pergi di peringkat MOE contohnya, kalau yang kita mohon tu ialah peringkat dana yang masih peringkat research, panelis kita akan terdiri daripada researcher. So dia nak tahu tentang technical viability, dia nak tahu tentang establish work before, prior art, dia nak tahu benda-benda yang macam tu. Tapi bila kita mohon dekat KPT dana MyLab contohnya, MyLab tu ialah satu langkah sebelum kita ke pasaran. So di situ dia dah ada 2 panelis dah, dia dah ada orang teknikal, dia dah ada orang komersial. So kita kena boleh please both ni, kita kena nak, we will be able to please both audiences. Dan kemudian bila kita sampai di peringkat MTDC ke
MEFCAP ke MDEC ke peringkat-peringkat yang dah venture capital ni, peringkat investor ni, bank ke, kat situ semua investor. Jadi nampak tak? Di peringkat awal, bila kita mohon dana untuk R&D, kita akan bercakap teknikal. Bila kita mohon dana untuk pra-pengkomersialan, kita kena cakap dua-dua language. Kita kena cakap teknikal dan komersial. Dan bila kita bercakap di peringkat investor, kita kena bercakap tajuk-tajuk investment sahaja. Macam mana kita nak buat duit? So what kalau kita ada produk yang handal? Macam mana kita nak buat duit? Itu yang penting. Macam mana nak buat duit? So you need to know your audience dan you have to do the thinking process tu sebelum kita present lah. So kita dah tahu dah, kita tahu dah siapa kita nak approach, klien jenis mana kita nak approach, dia orang ni ada kat mana, procurement process dia macam mana. Contohnya dulu masa saya nak berniaga, masa saya buat syarikat startup saya sendiri, saya nak buat medical device kan. Saya ada medical device, saya buat safety hypodermic needle. So medical device ni siapa yang nak beli? Kita kata kita biasa dengar kan bila kita nak promote a commercial product tu kena ada address the pain. What is the pain? What pain are we solving? So pain tu dirasai oleh patient. Kita yang rasa. Tapi yang gunakan needle tu ialah the medical workers. Kan? Tapi yang buat procurement ialah orang lain. So siapa yang kita kena approach? Adakah orang yang di mana kulitnya akan ditusuk dengan jarum, atau orang yang menusuk kita dengan jarum, atau orang yang buat keputusan untuk beli? So we need to understand the procurement tu pula. So siapa yang kita patut approach? Who feels the pain but who makes the decision? So benda-benda ni semua kita kena fikirkan sebelum kita buat pitch. Okay? Kalau ada sesiapa nak interrupt saya, ada soalan ke apa ke, just stop me, okay? Sekejap, tengok masa. Tengok tu kita start lambat tadi kan. So audience kita, like I said, you need to manage the expectation. Diorang nak dengar apa, we have to use the right keywords and we should be able to lock their attention, maintain their connection dengan kita. Dan kita akan ada panelis yang kita rasa macam tak hormat kita rasa macam mempelecehkan pengetahuan kita. Dan kita sendiri mungkin mempertikaikan kelayakan panelis tu. Apa layaknya dia nak menilai projek kita? Dia siapa? Kita lagi tahu daripada dia. Jangan. There must be a reason why the panelist is made a panelist dan kita orang yang memohon. Bukanlah saya nak kata kita ni nak kena hormat panelis. Tapi saya kata bila kita sifat orang meminta ni, dia kena rendah hati. Jadi jangan mudah sentap. So bila dia tanya soalan tu jangan marah. Saya sendiri pengalaman saya masa saya menilai satu permohonan di sebuah universiti, pensyarah ni, profesor ni, saya bertanya dia lah, saya tanya, yalah orang pitch kan, kita tanyalah soalan, kita nak tahu, bila kita tanya soalan sebab kita nak tahu tau. Kita nak tahu atau kadang-kadang kita tanya soalan sebab kita nak bantu dia, sebab dia tak bagi kita maklumat tu, so kita nak, padahal kita dapat agak lah projek ni macam mana, tapi kita nak panelis lain dapat maklumat tu, so kita kadang-kadang tanya soalan untuk bantu dia. So kita tanya soalan, bila saya tanya soalan banyak, dia upset, dia marah. Dia baling saya dengan buku. Lepas tu dia cakap kat saya, I have traveled around the world. Dia kata, I know more than you. Dia cakap. Jadi dia agak-agak projek macam tu dapat kelulusan tak? Tak boleh sebab bila kita invest dalam projek, kita invest pada orang, bukan projek. Sebab bila kita invest, katalah di MTBC, kita akan sign agreement dengan MTBC tu 6 tahun tau. Jadi MTBC akan invest dengan orang yang boleh bekerjasama dengan MTBC. Yang kita selesa. Because I need to see your face ni for 6 years ni. So I need to be able to work with you. So jangan mudah sentap. Just be cool, maintain your cool, jawab soalan. Okay? Now, ada 3 jenis presentation. Pertama apa yang kita rancang. Saya rancang hari ni saya nak bercakap begini-begini, saya nak bagi tahu fakta ini, saya nak bercakap begini, saya nak buat itu dan ini. Tapi bila kita bercakap, bila kita naik pentas, apa yang kita rancang kadang-kadang tak jadi. Kita nervous, kita terlupa nak cakap ni. Dan the should have tu ialah apa yang kita rasa galat lepas kita turun pentas. Pasal lah kita lupa nak cakap ni. Kenapalah kita tak buat macam yang kita plan. Okay? So as much as possible, the delivered tu biarlah paling hampir dengan what we plan to do. Okay? Now, projection. Bila kita bercakap, saya pernah duduk dekat dalam satu panel, yang ini bawah agensi, yang ini untuk projek Akak Umbi. Bukan pensyarah lah, dia
kalau tak silap saya dia petani dan dia ada satu produk lah yang inovatif sesuai untuk industri dia. Daripada awal dia present sampai akhir dia present, saya tak nampak muka dia. Dia duduk dekat depan tu membelakangkan kami, dia bercakap dia papan hitam. Saya memang agaknya kalau saya bertembung dengan dia sejurus selepas presentation dia pun saya tak cam. Saya tak nampak muka dia. Okay, jadi kita kena bercakap menghadap panelis. Kena pandang mata panelis, kita kena tengok muka dia menunjukkan kita jujur. Dan kalau kita terpentas, kita kena kawal pergerakan kita. Kadang-kadang kita animated, macam saya sendiri kadang-kadang saya animated. Kadang-kadang animation kita tu is a distraction. So maintain your cool. Dan kadang-kadang ada orang dia nak buat macam Steve Jobs, berjalan daripada kiri bilik kanan, kiri kanan, kiri kanan. Yang itu pun can be a distraction. Just be cool, just be yourself, be genuine. Okay? Bahasa, yang ini saya tak faham. Kadang-kadang syarikat ni atau pemohon ni, dia datang present dekat kementerian atau dia datang ke MTDC. MTDC ni ialah syarikat yang dimiliki oleh Khazanah Nasional. Khazanah Nasional ialah investment arm of Ministry of Finance. So kami di MTDC ni, bahasa utama kami bahasa Malaysia lah. Dan kita pun bahasa kebangsaan kita bahasa Malaysia kan. Jadi kalau kita tak selesa berbahasa Inggeris, present je dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah dia. Kadang-kadang saya tak faham kenapa kita rasa macam kena berbahasa Inggeris. Jadi, so padahal bahasa Inggeris kita tak handal, panelis tak faham apa dia cakap ni. Kita gunakan perkataan-perkataan yang salah. It's confusing. So gunakan bahasa yang kita selesa. Okay? Dan apa benda pun yang kita cakap, setiap yang kita claim tu, pastikan bahawa apa yang kita cakap tu telah ada buktinya. Kata kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, biasa datang present, bagi tahu MTDC, produk saya ialah yang pertama dalam dunia. Tahukah tuan-tuan bahawa setiap hari kami jumpa produk yang pertama dalam dunia. So produk yang pertama dalam dunia ni ada beribu. Semua orang claim produk yang pertama dalam dunia atau produk yang terbaik dalam dunia. Unless kita ada bukti. Katalah kita ada bukti Frost & Sullivan melaporkan bahawa tiada produk seumpamanya. Dan kita boleh kata produk kita yang pertama dalam dunia. Sebab idea yang baik, semua orang dah terfikir. Tak mungkinlah dalam dunia ni, idea yang baik tu hanya kita yang terfikir. Kalau betul lah idea tu hanya kita yang terfikir, mungkin idea tu tak viable. Idea yang baik akan ada ramai orang fikirkan benda yang sama. Okay, yang membezakannya ialah sama ada orang pursue idea itu atau tidak dan cara kita pursue idea, cara kita represent the idea. But idea tu ramai orang ada. Okay, dan lagi satu, mungkin slide saya, okay, lagi satu yang saya nak tekankan kat sini, sebab ini pengalaman saya, ini dengan UiTM. Kita kena faham, sebab selepas ni kita akan ada talk dengan orang MyIPO kan. Kita kena faham IP. Kita kena faham konsep intellectual property tu apa. Apa yang dilindungi, apa yang kita boleh cakap. Saya pernah mohon satu penilaian daripada UiTM sendiri, pensyarah. Dia ada satu produk. Produk dia dah patent, okay. So kalau produk tu is patented, maknanya maklumat tentang invention dia tu dah ada dalam public domain. Dah disiarkan. Dia punya idea tu satu dunia dah baca. Okay. Patent means disclosure. Kita dah disclose. Dan kita kata bahawa perkara yang ini, bahawa A hingga Z yang saya describe dalam dokumen ini adalah hak milik saya. Idea saya. Dan patent dah diluluskan. Okay. Jadi bila dia buat pitching, dia cerita pasal produk dia, kita tanya, okay, so can you describe your intellectual property? Bagi tajuk lah, what is your claim? Apa yang kita claim kita punya ni? Where in your invention is your intellectual property? Katalah dia buat handphone kan, kita buat apps. So apps kita tu ialah IP kita. Handphone is not. Handphone ni is just a tool in which our apps is positioned, right? So kita tanya dia, in your invention ni, which part of your invention is your intellectual property? So, tak boleh cakap, dia kata. Saya dah patent, tak boleh cakap. Sebab dah patent lah boleh cakap. Apa tak boleh cakap pula? So bila dia tak nak cakap, kami kena beli patent dokumen dia daripada MyIPO untuk kami faham apa yang dia nak present. Kos pada kita. Kita punya nak berahsia. Especially kalau benda tu dah patent. Kalau benda tu belum patent pula, we need to understand which part is sensitive.
katalah kita buat, ada satu produk kita jumpa dulu, dia nak buat disinfektan. Okay, disinfektan dia ni menggunakan ekstrak sejenis pokok. So kita tanya dia pokok apa. Kita kena tahu pokok apa yang digunakan untuk extraction sebab kita nak kena tahu sustainability of the raw material. Katalah dia nak gunakan ekstrak pokok yang hanya tumbuh di musim panas hanya di Amerika Selatan, yang hanya berbunga setahun sekali. Dah tentulah projek tu tak viable. Kat mana dia nak dapat raw mat tu? So kita cuma nak tahu pokok apa. Kita tak tanya pun bahagian mana pokok, akar ke, daun ke. Kita tak tanya pokok berapa tahun. Kita tak tanya extraction prosesnya macam mana. Sebab itu maybe intellectual property. But pokok apa yang digunakan, itu adalah maklumat yang diperlukan oleh penilai. Okay, so if you understand which part of the invention is your intellectual property, then you will know what you can say, what you cannot say. Dan pantang untuk mana-mana investor pun ialah bila kita kata, saya tak boleh bagi tahu, saya hanya boleh bagi tahu kalau awak sign NDA dengan kita. Tak ada orang nak sign NDA dengan kita sebab dalam investment ni, kita nanti nak bagi you 4 juta. I need to be able to trust you with my 4 million and you cannot trust me with your secret. Dan apa yang tuan-tuan fikir boleh membolehkan saya balik nanti nak buat benda yang sama. Kita dah ada produk. So invention kita ni kalau Maria lah dengar tu nak kejar lah, nak tiru lah idea tu, I probably will need 5 years and you already have a product. Okay, so kita kena tahu apa yang kita boleh cakap, apa yang kita tak boleh cakap, dan bila kita menolak untuk bercakap tu, biarlah dengan cara yang berpada-pada. Okay, jangan upset the investor by asking them to sign an NDA with you because they will never sign NDA. Okay, now kejap ya, saya nak tanya dulu sebab sekarang dah pukul 11. Kita ada masa tak? Ke saya kena berhenti pukul 11? Ke sebab boleh Faraya, boleh teruskan lagi. Boleh teruskan lagi bagi dalam 10 minit boleh tak agaknya? Boleh. Okay? Sebab kita start pun dah lambat kan? Boleh, jangan risau Puan. Okay, siapa yang nak kena gerak pukul 11 tak apalah kot. Tapi saya teruskan ya. So saya nak kongsi cerita dongeng dulu. Tajuk cerita saya adalah The Wish Fish. So kita dah lama tak ada dengar orang bercerita dongeng kat kita kot. So bertahan dengan saya nak cerita The Wish Fish. Okay, pada zaman dahulu ada seorang pemotong kayu. Okay, kerja dia potong kayu lah. Jadi hidup dia kais pagi makan pagi, takik pagi makan pagi. Bila dia dapat potong pokok, adalah lauk kat rumah dia. Tapi kemudian tiba satu peringkat, raja dekat tempat dia berada tu mengeluarkan arahan bahawa pokok-pokok semua ni dah tak boleh tebang dah. Nak kena jaga dah. Pokok ni kalau kita terus tebang, pembalakan terus berlaku, nanti pupus pokok. So berhenti, jangan tebang pokok. Jadi bila dia tak dapat tebang pokok, dia tak ada pendapatan. Ya? Jadi kehidupan dah makin lama makin susah. Dah tak ada benda nak, rumah makin lama makin buruk. Dan kehidupan dia memang susah, dia hidup duka cita kerana maknya buta. Mak dia tak nampak, mak dia buta. Dan isteri dia sentiasa susah hati. Isteri dia hidup dalam depression kerana mereka dah kahwin lama masih tak ada anak. So dia ada rumah yang buruk, pendapatan yang terputus, rumah yang buruk, ibu yang buta, isteri yang meratap setiap hari kerana tidak ada cahaya mata. Okay? Jadi dia depres kat rumah tu memang duka cita je lah. Memang banyaklah masalah dia ni. Dan oleh kerana tak boleh nak memotong pokok, jadi dia kerjanya sekarang ni ialah pergi memancing. Dia keluar pagi, dia balik petang. At least dia bawa balik ikan untuk makanan dia sekeluarga. Okay? Jadi pada suatu hari, sedang dia memancing tu, dia dapat tangkap seekor ikan yang luar biasa cantik, luar biasa hebat, dan ikan tu boleh bercakap. Ikan tu cakap pada dia, lepaskanlah saya, dia kata. Kalau tuan lepaskan saya, tuan tak makan saya akan bagi tuan satu permintaan. I will grant you one wish. Cakap, tapi your one wish tu hendaklah disampaikan dalam masa setengah minit. Sebab kat atas sana tu matahari sedang matahari tengah bersinar, awan akan melintas. Bila awan melintas dan berlalu pergi, maka habis tamatlah peringkat magic tu. So dia punya wish tu hendaklah dinyatakan dalam masa yang sangat singkat. Jadi apa yang dia nak minta?
isteri dia duka cita, inginkan anak, dia nak minta anak ke? Mak dia duka cita kerana mak dia buta, dia nak minta penglihatan yang pulih untuk mak dia ke? Rumah dia, kehidupan dia susah, dia nak minta jadi kaya raya ke? So apa yang dia nak minta? Okay? Kita fikirkan sekejap. Tuan-tuan yang ada dekat dalam bilik kita ni, kita fikirkan sekejap. Saya buka chat box. Kalau tuan lah jadi tukang potong kayu ni, tuanlah jadi tukang potong dan kita dapat kita boleh ada satu wish ni. Tak boleh nak wish for more wishes itu tak aci Kita nak wish apa? Lanjutkan masa wish. Itu main tipu, tak boleh. Minta kebahagiaan, okay. Apa yang kita boleh minta? Basically elevator pitch ni, kita kena minta benda yang kita nak. Seluruh hajat kita ni hendaklah digarap dalam satu ayat dan disampaikan dalam masa setengah minit. So apa yang kita nak minta? Semua masalah selesai. Duit. Okay. So apa yang dia minta? Tak boleh. Dr. Muhammad Sharif, saya dah kata minta extra wishes tak boleh. Itu main tipu. Kabulkan semua wish panjang hidup, main tipu tak boleh. Ikan tak bagi. Minta jannah, okay. Cemerlang. Okay, so basically apa yang dia minta ialah dia kata dia nak balik rumah nanti, dia nak ada di rumah tu, ibu dia sedang melihat anak isteri dia berada di dalam baby cot yang diperbuat daripada emas. So dalam satu ayat tu, ibu dia boleh melihat anak dalam baby cot, isteri dia ada anak dan baby cot itu diperbuat daripada emas. Dalam satu ayat ringkas, dalam satu ucapan sahaja, dalam masa tak sampai pun setengah minit, dia dapat apa yang dia nak. Okay, ada sesiapa terfikir tak jawapan tu tadi? Right, okay. Okay, saya sambung balik pada slide saya. Kejap. Mana saya punya present now, window. Balik pada slide saya. Okay, saya kongsi sedikit tips. Slides kena kemas. Kalau saya sendiri bila saya buat slide, satu slide saya tak boleh ada lebih dari 30 perkataan. Sebab slide yang banyak sangat perkataan, itu satu kelemahan kita yang kita rasa masa dah pendek kan. Kita cuma ada masa 5 minit, 15 minit nak pitch. Jadi kita masukkan sebanyak-banyak konten dalam slide sebab kita sangka biar kita bercakap sekejap tapi slide kita dia orang boleh baca. Slide yang banyak sangat perkataan, orang memang tak baca. So kalau saya akan gunakan dalam satu slide tak lebih dari 30 perkataan dan size font saya 25 hingga 30. Memang besar. Tapi jelas, daripada jauh dia dah nampak and that slide requires us to explain. Apa yang saya cakap ialah apa yang ada dalam slide. Okay? Dan kalau misalnya kata kita boleh buat demonstration, buat demonstration. Demonstration itu lebih baik. Kadang-kadang produk kita dalam bentuk apps kan. So kalau produk tu apps, tak payahlah cerita apps kita boleh buat apa. Tunjuk apps kita boleh buat apa. Itu lagi mudah sampai pada panelis daripada kita nak sembang tentang apa yang apps kita boleh buat. Avoid distraction. Kadang-kadang kita ada gambar fancy-fancy lah, kita ada color-color lah, atau slide kita warna hitam lah. Avoid benda-benda tu, ringkas, kemas, bersih, nampak jujur. Okay? Yang kedua, problem statement kita kena jelas. Apa yang kita nak selesaikan, apa masalahnya, macam mana cara kita nak selesaikan masalah tu, apa pembuktian yang kita dah buat dan sumber-sumber untuk semua yang kita claim. So tak perlu nak letak carta-carta kita lah, GCMS kita, graf-graf tu apa semua, tak perlu cakap gambar-gambar kita menang segala, medal tu tak perlu, senarai nama publication kita, senarai nama semua ahli dalam kumpulan kita. Kadang kita nak ambil hati kumpulan kita kan, so kita letak semua nama dia orang, tak perlu. We don't care. Investors don't care. So just put things that they want to know, okay? Kemudian practice. Kena practice. Kena sentiasa practice. Bila kita practice, kita lebih selesa, kita lebih yakin dan kita dapat pitch dengan lebih baik, okay?
Dan yang ini ni, be early ni, tanyalah KIK. Pagi tadi saya dah minta 8.30, saya dah masuk dah test sistem dah. Sebab technical glitches will happen. The Murphy law kata kalau things can go wrong, it will. Jadi pukul 8.30 pagi tadi lagi kita dah test sebab saya tak nak ada technical glitch dan saya tak suka lewat. Saya memang kalau saya nak pitch tu, saya nak bermula pada masanya, saya nak berakhir pada masanya. Okay? So, ini yang ni gagal lah. Tadi saya gagal lah yang ni. Okay? So, maafkan saya sekali lagi. Dan kita observe, kita tengok reaction audience kita. Audience kita nampak interested ke? Audience kita nampak macam Allah apa dia cakap ni? Dan kita respon berdasarkan apa reaction dia yang kita nampak. Kalau misalnya kata suara kita mendatar, kita bercakap dalam tone yang sama dan kita nampak mereka semakin lama semakin mengantuk, dan kita hidupkan balik, kita kejut balik mereka dengan naikkan suara kita, but you need to be sensitive dengan reaction panelis, okay? Dan bila diorang tanya soalan, dengar soalan betul-betul dan jawab soalan. Jangan kadang-kadang ni, kan saya tanyalah, yang dia jawabnya entah apa-apa. Dia tak menjawab soalan. Dia tetap nak cakap apa yang dia nak saya tahu, bukan apa yang saya nak tahu. Okay, so listen to the question and answer the question. Sebab kadang-kadang soalan ditanya untuk membantu kita. Okay. Lebih tip. Post-COVID ni, sekarang MTDC memang ada Monday pitch, tapi Monday pitch kita hentikan sebab pandemik. So kita akan ada new norm sekarang ni dalam pitching. Dan saya rasa MTDC lah. Dan saya pasti yang agensi lain pun akan buat yang sama, pitching akan dilaksanakan secara online. So, macam mana kita nak pitch online ni? Ni, kita kena biasakan, tool ada macam-macam. Semalam saya ada meeting dengan siapa semalam ya? Dengan Kementerian Sains. Saya ada meeting dengan Kementerian Sains, dia gunakan Webex. Saya biasa pakai Zoom, saya yang ini pun saya pernah pakai, adalah beberapa tool saya pernah pakai. Tapi Webex ni saya tak biasa pakai tau. So, bila saya masuk dekat Webex itu, saya nampak dekat screen saya tu, dekat mikrofon dengan kamera dah ada slash. So saya menganggap saya punya kamera off, saya punya mikrofon off. So saya duduk dekat depan laptop saya ni, saya pakai tudung. Tak ada kamera kan? So pakai tudung, lepas tu ada orang mesej saya, puan tak off kamera. Rupanya bila saya off kamera dia ada 2 slash. Dia jadi pangkah. Tadi slash 1. Jadi tak pasal-pasal saya dah buat demonstrasi pakai tudung dekat depan kamera dah semua orang dalam mesyuarat tu dah nampak. Okay, so kita kena faham tool apa yang kita gunakan. Familiarize with the tool, masuk awal untuk kita pastikan kita faham kat mana nak cari button-button apa semua kita tahu. Okay, kemudian kita nampak kan bila ada pinhole dekat laptop kita tu, so jangan pandang screen, kita pandang pinhole. So saya sendiri ada masalah bercakap dengan komputer sebab saya jenis orang extrovert. Jadi saya suka naik pentas, lagi ramai crowd saya, katalah crowd saya ada 500 orang, saya dapat energy. Saya dapat energy saya bila saya nampak crowd. Tapi bila saya present pada laptop, it's a dead zone tau. Saya tak nampak orang. Saya tak dengar orang. Jadi sebagai orang extrovert, saya boleh jadi flat. Sebab saya tak dapat energy daripada orang ramai. So saya pernah eksperimen, saya buat pitching dekat MTDC masa tu, saya minta semua orang onkan kamera, semua orang onkan mikrofon. Masalah lain pula sebab ada banyak interference dan line jadi slow. Jadi you need to get used to the system, okay? Dan pandang pinhole tu supaya orang akan nampak kita pandang dia. Dan jangan letak benda tu dekat bawah, jangan flash lubang hidung kita, kadang-kadang orang letak benda tu rendah kan. Jadi be in the position where you are most comfortable. As much as possible, try to be at eye level. Okay, sebab lagi satu masalah bila kita tengok screen, kita yang orang perempuan ni lah, saya tak tahu orang lelaki, orang perempuan ni bila kita nampak muka kita kan, nanti kita sibuk nak betulkan tudung lah, apalah kan. Jadi kita tengok pinhole. Saya sendiri dekat laptop saya ni, dekat pinhole saya ada lukis-lukis gambar. Jadi sajalah saya nampak lubang tu saja, saya akan nampak apa yang saya lukis. Jadi itu membantu saya seolah-olah saya ada audience lah. Okay, be early macam tadi. Yang ni minta maaf lah saya tadi lewat. Be simple, clear and efficient. Tak payahlah nak berbunga-bunga, nak meleweh-leweh. Teruskan sampai apa yang dihajatkan. Deliver terus.
Dan be alive, be lively. Jangan jadi flat. Walaupun macam saya sendiri cenderung nak jadi flat bila saya tak nampak audience. But kena lawan diri kita, kita kena be alive supaya audience tak tertidur, okay? Dan encourage interaction. Kita ada chat box, kita tanya soalan, kita suruh orang type supaya orang tahu yang kita bercakap dengan diorang, dan kita yang present ni pun tahu yang kita bukanlah sebenarnya berada dalam bilik kita sendiri, hanya bercakap dengan laptop kita. Okay? Dan ni lagi satu masalah. Kadang-kadang saya tengok bila orang bercakap, dia tanya soalan kan, okay, ada apa soalan? Oh tak ada, okay tak apa. Dan kita nampak dia dah kecewa. Sebab bila kita bercakap dalam format yang macam ni, audience dia nak kena type soalan dia. Dia nak kena unmute dia punya mikrofon. So semua ni akan ada lapse beberapa second. Jadi kalau kita tanya ada apa-apa soalan? Tak ada? Okay lah. Ada ke orang kat sana ke saya bercakap seorang-seorang ni? Yalah, okey lah, tak apalah. Kita yang sentap, kita yang rasa macam kita tak dapat respon orang. Padahal mereka ada kat situ, tuan-tuan ada kan? Semua ada kat sana kan? Semua ada depan saya sekarang ni kan? Ada puan, kita tak lari. Perlu masa untuk respon. Ada. Okay, ada suara. So, we need to give the audience time to respond, okay? And on time, yang ni pun saya gagal hari ni, tak habis masa, saya minta maaf. Bila kita nervous, percayalah bahawa nervous kita tu hanyalah permulaan dan kita boleh selesa balik selepas kita dah bermula. Once we get into the momentum, kita okay. Dan bila kita nervous, kita gunakan energi kita dalam perut tu untuk kita convert nervous energy into presenting energy. Okay, gambar tu muka saya masa saya tengok satu pitch bawah Yayasan Inovasi Malaysia. Orang yang pitch tu memang membuatkan muka apa dia cakap ni, macam tu lah. So bila kita nampak panelis muka dah macam muka saya tu, do not react. Tarik balik attention saya dan tanya saya soalan, ada apa-apa yang puan nak saya perjelaskan gitu. Nampaknya kalau macam tu lah muka tu, maknanya panelis memang dah, we've lost you lah tu. Okay. Alright, saya ada satu lagi cerita, saya tak sempat cerita, abaikan. Okay, so kita ada pitch Monday, setiap hari Isnin kita ada pitch. Tapi buat masa ni pitch kita belum dibuka, tapi tuan-tuan boleh hantar email pada kita minta untuk beratur sampai pitch kita buka balik semula. Tapi buat masa sekarang register saja dulu, nanti bila kita dah buka at least kita dah masuk dalam jadual. Okay? That's it. Itu email address saya tu, ada kalau ada soalan ke ada apa ke, mungkin kita sempat untuk stop sharing sekejap. Saya tak tahulah, ada daripada UiTM, saya rasa 2 minggu lepas dia hantar email pada saya. Dia ada satu produk, dia nak minta bantuan, nak tanya sama ada kami boleh biaya atau tidak. Saya kenal dia ni lama sebelum saya kerja MTDC lagi. Saya rasa saya dah kenal dia lebih 20 tahun kot. Saya tahu produk dia bagus. Saya tahu orang ni memang ada technical knowledge dia, technical capability untuk bawa projek ni berjaya lah. Dia nak buat projek information, dia nak buka kilang. Tapi email dia tu, saya tak tahu dia hadir ke tak. Saya suruh dia hadir hari ni. Email dia tu daripada ayat selepas Assalamualaikum sampai ke penutup, semua technical. Semua technical jargon. Kemudian bila dia telefon saya, yang dia cakap semua technical. Jadi saya cakap pada dia, kalau walaupun saya faham, saya dulu pun belajar chemical engineering dan saya pernah belajar dengan dia, saya faham technical tu. Cuma kalau itulah cara dia nak bercakap dengan investor, susah. Sebab investor cuma nak tahu macam mana kita nak buat duit, what is your business model, macam mana nak buat duit daripada ciptaan yang dia ada. Yeah? So saya minta dia hadir ni, saya tahu dia hadir ke tak. Tapi itu kecenderungan kita yang orang teknikal ni, kita cenderung nak bercakap hanya perkara teknikal. Jadi saya haraplah yang ada 224 orang ni, kalau semuanya nanti akan datang ke MTDC, saya dah mark ya tuan-tuan. Kalau datang MTDC dah masih bercakap teknikal, saya petik nama dalam presentation saya yang akan datang. Saya akan contohkan tuan-tuan. Yeah? So ingat kita bercakap bisnes bila kita sampai di MTDC. Soalan puan, soalan tentang public speaking lah, kemahiran dalam presentation. Perlu tak kita pelajari? Ada dari Encik Darus Kasim, pakar rujuk KIK UiTM. Dia bertanya, perlu tak pelajari public speaking untuk mahir dalam presentation masa business pitching tu? Maksudnya setengah minit kan diberi.
setengah minit. Kalau saya sendiri saya rasa tak perlu, sebab bila kita belajar public speaking, adalah beberapa aspek dalam public speaking tu yang akan membantu. Tapi tak semua benda kita boleh gunakan sebab kita, again, kita bukan nak berpidato, kita bukan nak lecture. Kita cuma nak bercakap dengan orang, kita cuma nak bagi tahu apa yang kita pohon, apa yang kita nak. So kalau kita genuine, kita ikhlas, kita be ourselves, kita bercakap daripada hati, apa yang saya nak ialah ini, saya harap tuan dapat bantu, ini yang saya mohon. Kalau bercakap dari hati sampai ke hati kot, so tak perlulah ambil kursus, tapi apa pun ilmu tu membantulah. Adalah banyak perkara dalam public speaking tu yang boleh membantu kita. Tapi tak perlulah ambil kursus tu hanya untuk pitching. Okey. Praktis saja. Yalah. Dari Tuan Darus Kasim juga, pakar rujuk berkenaan dengan produk dalam permohonan IP, boleh ke kita pitching? Boleh. Kalau produk dalam permohonan IP? Boleh. Boleh. Asalkan kita faham aspek mana dalam IP kita tu sebenarnya rahsia. Kadang-kadang macam saya cakap, katalah pattern kita tu technical, process extraction. So rahsia dia ialah temperature apa, pressure apa, benda-benda tu rahsia. Kalau kita sekadar cakap saya gunakan ekstrak daripada daun sirih yang menggunakan teknik SFE contohnya, SFE itu is common. Dia dah bukan rahsia. Tapi berapa pressure, berapa temperature dalam SFE tu rahsia. So kita kena faham IP kita tu apa, yang mana rahsia, yang mana bukan. Yang rahsia nak cakap, kita tak perlu tahu pun. Tapi kita perlu tahu enough to evaluate the viability of the project. So bagi tahu memadai saja, cukup je. Okay. Spektrum ni untuk permohonan dana. Encik daripada Encik Muhammad Isyam Mudin, bahagian mana yang perlu diberikan lebih penekanan dalam pitch deck? Dalam pitch deck. Bergantung pada siapa kita pitch. Kalau kita pitch untuk permohonan dana R&D, kita emphasis pada technical. Kalau kita bercakap pada investor untuk peringkat pengkomersialan, kita bercakap business. Pada masa tu dah tak penting dah. Kita punya technical tu, by that point, bila kita dah tiba peringkat tu, technical tu aspek semua dah covered lah. But how are we going to make money? The business model of it, the value proposition, the business talk lah. Itu kalau nak cakap di peringkat pengkomersialan. Okey, yang ni saya nampak soalan ni, spektrum dana. Bagaimana kita nak tahu spektrum tersebut? Study sendiri. Saya bolehlah nak cakap dana yang saya tahu daripada ideation tu, ideation ada di Cradle, R&D ada di sini, nama dana dia, saya mungkin adalah pengetahuan tu. Tapi pengetahuan saya kena update selalu sebab terutamanya tahun ni, 2020 ni adalah tahun terakhir rancangan Malaysia ke-11. Masuk rancangan Malaysia ke-12 nanti, dana tu akan berubah. Jadi kita kena update knowledge kita. Tahun rancangan Malaysia ke-12 nanti ni, apa penambahbaikan yang dibuat. So sekarang ni saya tahulah, saya bolehlah cakap pasal spektrum tu. Tapi maklumat saya ni hanya sah untuk tahun ni je. Tahun depan dah lain. So kena find out lah. Siapa yang bagi dana apa, di mana. Okay. Khidmat nasihat berkenaan produk. Bolehlah. Sembang-sembang boleh. Tapi kena berpada-pada sebab saya panelis. Jadi ada conflict of interest nanti. Kalau saya nasihat banyak sangat, nanti kan saya juga yang menilai, tentulah saya bagi lulus. Saya bagi lulus projek yang saya nasihatkan tu dah conflict of interest. Jadi saya boleh secara informal bagi nasihat. Tapi itulah kadang saya ni kalau bercakap kan kadang dia terlebih nasihat, terbagi semua pula ni kan. So boleh lah, tapi saya lah kena beringat berpada-pada untuk bagi nasihat. Yeah. Kena ada keyakinan diri, betul. Tapi yakinlah bahawa bila tuan-tuan datang buat pitch, tuan lebih tahu projek tu daripada kami. Kami tak tahu, kami dengar pertama kali. Walaupun kita pernah dengar katalah nak buat tayar, dah banyak kali dah kita dengar projek pasal tayar. Tapi tayar yang tuan propose tu, tuan saja yang tahu. Jadi knowledge tentang apa yang kita nak present tu, kita saja yang tahu. Jadi yakinlah kat situ pengetahuan kita lebih. Cukuplah agaknya pengetahuan tu memberi kita keyakinan diri. Tutup risau sangat. Chill saja. Dan lagi satu, tips saya ni yang saya gunakan masa saya mohon dana dulu, kadang-kadang panelis ni mukanya garang.
Saya hari ni je senyum tuan-tuan. Kalau saya jadi panel muka saya garang. Jadi kita nak tengok mana? Kita disuruh kata buat eye contact. Tapi bila kita tengok muka dia kita nervous. Jadi apa yang saya buat, saya pandang dahi dia. Saya tak pandang mata dia. Saya pandang dahi dia seolah-olah saya pandang muka dia. Jadi saya hasil sekadar pandang dahi dia. Itu membantu saya juga untuk mengatasi nervous. Try lah nanti. Ada tak lagi soalan miss? Projek dah lebih KIK masih valid untuk present dana atau tidak? Itu bukan untuk saya kot soalan tu. Di MTDC, projek yang datang hendaklah semasa. Katalah macam projek tu dah obsolete. Terutamanya projek-projek jenis elektrik, app, benda tu dia fast pace. Jadi kalau misalnya kata kita ambil masa 2 tahun nak buat research, kita ambil masa 1 tahun nak kumpul dana, by the time projek sampai kat kita mungkin dah obsolete. So sama ada projek tu masih boleh dibiayai atau tidak bergantung kepada keadaan pasaran. Yang itu bukan investor. Kalau pasaran masih mahukan produk macam tu, the pain is still felt, kat luar sana masalah tu belum diselesaikan atau kita ada penyelesaian yang lebih baik untuk masalah yang sama, masih boleh biaya.